العادين من مكة حبيبي نور سطع في المدينة قلبي والفؤاد آموا بك يا هادي زادي وزوادي عديو يا طه يا نبينا محمد نبينا محمد نبينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu-tamunya syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, kasih sayang bersifat dengan sifat rahman Allah, dengan rahim Allah, Allah bagi satu bulan kepada umat Muhammad, tak lain dan tak bukan nama dia bulan Ramadan. Bila mai bulan Ramadan, mana boleh kita himpun manusia seramai macam ni? Melainkan semua manusia ni nak tunggu Ramadan baru nak ramai. Betul tak? Sebab tu kata Nabi SAW, hey, kita ni kadang-kadang jangan terlalu berkira sangat-sangat nak dengar tazkirah. Kira nak mai, nak semayang, nak melingkup balik. Kira dia nak mai, dia nak balik tu je. Kita dalam surau ni tulis satu benda, cuba tengok. Kadang-kadang kita tanya kat diri kita, kita ni sebagai mak dengan bapa, kita sebagai mak dengan bapa ni, kadang-kadang kita mau anak kita dengar cakap kita. Mak bapa ni kira dia mau anak-anak dia dengar. Mana mak bapa yang yang tak mau anak dengan anak-anak dia dengar cakap dia? Semua mak bapa kira dia mau anak dia kena dengar cakap dia. Tengok TV apa nak masuk aku tak tahu malam ni kan. Pasal gelap dia tof lah kat aku. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, yang kata pada agama ni dia ajar kat kita semua mak dengan bapa ni mau anak-anak dengar cakap kita. Tapi dalam masa yang sama, kita sendiri sebagai mak dengan bapa kadang-kadang kena rasa malu, tak sanggup nak dengar nasihat daripada Allah Ta'ala. Allah cakap kita tak mau dengar. Orang tengah buat tazkirah, kita sebagai bapa dia nyong dia keluar. Ada budak di sini umur 5 tahun boleh duduk, hang dekat nak mati dah hang keluar. Tak rasa malu ke? Kita tak rasa malu ke kita sebagai pangkat bapa? Ya Allah, nyong kita keluar. Budak-budak ni boleh duduk tang sini dengan hafal Quran. Allah, ada faham ke cakap? Oleh sebab tu ya Allah kena rasa malulah. Quran duk kata tang sini, mama tak melari mana pun. Tengok ayat Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya telah datanglah satu makhluk yang nama Muhammad. Kalau hang dengar semua benda yang Muhammad buat mai, yang kata ustaz ni duk cakap satu benda yang Nabi buat mai. Wahai manusia, mana-mana orang yang nak dengar benda yang mai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kata mau'izah. Mau'izah tu maksud nasihat. Nasihat tu min rabbikum. Nasihat tu semua mai daripada Tuhan hampa sendiri. Allah kata nasihat tu semua mai daripada aku. Kalau hang sanggup nak dengar nasihat aku, wahai manusia, aku Tuhan, aku nak bagi dekat 3 benda kat hamba. Hey, ada faham ke cakap? Tengok sini. Ni Quran cakap, bukan mamak cakap. Hamba kutuk kat kemalan ni berdosa ya Allah Tuhan. Penat hamba puasa daripada pagi sampai ke petang, malam ni semua terbang mai kat mamak ni. Quran kata apa? Quran kata apa? Manusia, mana-mana orang, kita tak mau ya Allah mas semayang balik dah lama dah. Kita tanya kat diri kita, berapa kali dah kita tarawih, berapa kali dah kita pergi haji, berapa kali dah kita ni ya Allah dengan puasa macam-macam, tapi panggil luk-lak kita sebagai mak duk macam tu, sebagai bapa duk macam tu. Kita tak pernah renung diri kita, kalau ditakdirkan aku mati malam ni, ada tak satu anak yang boleh memandikan aku? Adakah satu anak yang boleh semayang untuk aku? Adakah satu anak yang kadang-kadang boleh mendoa untuk aku? Kita duduk turun daripada flat ni, kita kata ya Allah aku duduk di atas, kadang-kadang menjerit anak duduk di bawah tu, mailah naik, nampak dah. Kita panggil anak kita ya Allah Tuhan. Oleh sebab tu Nabi SAW, Nabi kata manusia yang paling celaka sekali bila mati satu anak pun tak boleh nak uruskan mayat dia.
Sampai kadang-kadang bila nak memandikan mayat, pihak waris tu kata saya tak boleh bagi mandi, melainkan mesti nampak yang tukang mandi tu, dia kata saya kena minta izin kepada waris dulu baru nak sentuh mayat ni. Pasal tu kita main tang sini ni salah satunya yang Allah tazkirah ni kadang-kadangnya dia lebih besar daripada kita nak semayang. Lebih besar ni semayang sunat. Yang nak perbetul kita ni semua dengan Allah. Dia kata apa? Wallahi mana-mana orang yang pernah dengar nasihat daripada mau'izah ni maksud nasihat. Nasihat ni semua mai daripada aku. Tuhan kata aku nak bagi 3 benda kat hampa. Wa syifa'ul lima fis sudur. Syifa'ul, aku nak sembuh penyakit hampa yang dudukkan dada ni. Hasad, dengki, malas, balok liat, tak mau duduk dalam kuliah semua tu. Allah kata, hang ni tak boleh duduk dalam kuliah. Bila mamak tu bangun, Allahu Akbar, apa ceritanya? Apa dah jadi? Apa dah jadi? Ingatkan nak sembahyang tarawih, mamak tu bangun. Yalah dia bangun awal-awal dia nak sekat supaya 4 rakaat orang tak lari. Daripada awal lagi dia bangun dah siap-siap. Nak sembahyang tarawih, hang duduk hang dengar dulu, ada faham? Kadang-kadang kita buat 4 pun dia lari, sebelum 4 kita bangun dah. Allahu Akbar. Wa syifa wal lima fi sudur, dia kata kat sini. Quran kata yang pertama wa syifa, syifa adalah penyembur. 5 fi sudur, benda yang duduk di dada ni, hasad, dengki, kianat, benda tak betul, hang boleh jadi orang yang aku betul kalau hang teringin nak dengar tazkirah aku. Ni semua kita nak nasihat dekat mufti, ada faham? Wa syifa'u lima fi sudur, satu. Yang kedua apa? Wahudan. Wahudan, hang teringin nak dengar nasihat aku, agama aku, wahudan, aku nak bagi hidayah kat hang. Pasal hang duduk tang sini ni dengan tujuan hang nak perbetul diri hang, aku Tuhan nak bagi hidayah kat hang. Yang ketiga Allah kata apa? Warahmah. Hang sentiasa duduk di bawah lindungan aku, jagaan aku lil mukminin. Kalau hang betul-betul beriman, hang memang suka kepada tazkirah. Hang memang suka kepada nasihat. Ada faham? Ini Quran tu ada, mu ambil tang ni, mu hantar pergi dekat mufti Selangor. Ada faham? Contoh. Contoh kan. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata bila mai Ramadan, idza jaa Ramadan, bila Ramadan mai, ada benda yang Tuhan Nabi sebut. Idza jaa Ramadan, bila Ramadan mai, yang pertama sekali futihat abwabal jannah, semua pintu syurga buka. Pintu syurga ada 8 pintu syurga buka, satu pintu yang sedang gamik. Nabi duk mau kita semua masuk di pintu tu, nama pintu tu pintu Rayyan. Pintu Rayyan Allah buka khusus bagi dalam Ramadan. Nabi kita rugilah orang yang tak boleh masuk dalam pintu tu. Mai satu masa dia nak masuk, pintu tu kunci, dia duduk di luar. Nabi kata puasa dia lapang dengan dahaga saja. Pasal tu ulama di Malaysia kata 80% orang yang puasa di Malaysia ni jenis orang awam. Orang puasa, dia puasa tergedik-gedik satu macam, dengan aurat tak tutup, dengan semak perut. Kadang-kadang kita pergi pasal Ramadan, ai puasa, duduk tergedik-gedik. Ya Allah Tuhan. Kita bila tengok macam tu, kita kata astagfirullahalazim, ya Allah kesian dia. Nabi kata apa? Orang jenis macam ni, dia lapang dengan dahaga saja, Tuhan tak boleh bagi apa kat dia. Ugama habaq mai. Wasufidati syayatin, maksud yang kedua, semua pintu neraka Allah Ta'ala tutup. Pintu neraka ni ada berapa? Ada 7. Semua pintu neraka tutup. Semua dosa-dosa kita Allah tak mau dengar. Kalau semua ni dia nak tunda lepas raya saat ni. Kita nak bila raya minta maaf, kuih sepotong. Pada masa tu dia potong hang. Pada masa tu semua dosa-dosa kembali balik. Nampak tak? Yang ketiga Nabi kata apa? Wasufidati syayatin. Kalau semua syaitan kena ikat. Jangan siapa kata yang kena ikat general-general yang kecil-kecil dia lepas. Mau rimbuk hang nak mampu. Pasal hadis Nabi kata apa? Wasufidati syayatin. Nabi sendiri bagi tahu kata semua jenis syaitan ni kena ikat. Akibat daripada semua syaitan kena ikat, manusia boleh terlepas di masjid dengan surau. Alhamdulillah. Nampak tak? Kalau Allah tak ikat syaitan bulan Ramadan, tak lakulah surau ni. Nampak tak? Pasal apa kita boleh ramai macam ni? Pasal syaitan terlepas. Nanti syaitan kena ikat. Nanti 1 Syawal kita tengok syaitan kena terlepas. Nak tengok kita mai tak mai. Bila kita tak mai, syaitan lah hang tu. Ada faham kan? Ya Allah Tuhan. Ni Nabi SAW sebut kat kita. Kan Ustaz nak ambil masa kita nak semayang. Lepas tu insya-Allah macam biasa kita berselang-seli bila mana kita zikir. Satu zikir yang mana sahabat Nabi nama Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa ni salah seorang sahabat Nabi, umur 72 tahun. Jenis manusia ni memanglah bila dah lepas pencen baru cari Tuhan.
Jenis manusia memang macam tu. Umur dia 72 tahun ni Allah mai kat Nabi. Dia kata pasal Nabi duk tegur nak semayang kena baca Fatihah, nak semayang kena baca Quran. Dia nyong dia mai kat Nabi. Dia kata, Rasulullah, aku apa yellow pun tak tahu, apa pun tak tahu. Hang suruh aku baca Fatihah pun aku tak tahu, tambah-tambah Quran apa pun tak tahu. Nabi kata kat dia macam nilah, hang baca zikir ni sama macam Fatihah. Subhanallah, sama-sama kita ikut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saf salatul tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bila mai saja Ramadan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam habaq mai kat kita, cerita mai kat kita apa benda yang Ramadan buat mai kat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita cerita bila mai saja Ramadan bila mai, Allah Subhanahu wa taala buat mai apa kat kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Ramadan mai, atakum Ramadan, bila Ramadan mai, pertama sekali yang Tuhan nak buat mai, syahrun barakatun. Atakum Ramadan, bila Ramadan mai, suatu benda yang Tuhan nak bagi kat kita, syahrun barakatun. Syahrun, sebulan penuh dengan keberkatan. Pasal tu kita kena jaga puasa kita daripada awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan, supaya puasa kita tak jadi lingkup bin Jahannam. You all understand? Kalau tidak, kalau kita jaga puasa, kalau tidak, orang kata ni muka-muka ni semua 10 Ramadan je, lepas tu tak mai dah. Kita sendiri jenis puasa tu nama dia puasa melingkupkan diri kita. Maka Nabi kata puasa ni satu benda yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi keberkatan kat kita. Kita kena jaga puasa kita daripada awal sampai ke akhir Ramadan. Syahrun barakatun. Sebulan tu penuh dengan keberkatan. Tiba-tiba muslimat kita tengok penuh dia main ni. 10 hari yang terakhir, oleh kerana kuih samprit mamprit, semua dia tak main dah. Lingkup bin Jahannam dah. Dia tak tahu macam mana sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita ni kan, kalau Allah tak mau bagi dekat kita sikit kesedaran, Allah tak mau tumpang hidayah dia dekat kita, Allah tak mau bagi ya Allah petunjuk dekat kita, tak upayalah hang buat mai siapa penceramah sekalipun. Tak upayalah. Besok jangan lupa penceramah yang kamai nama dia Jibril, Mikail, Israfil. Hang ceritalah siapa sekalipun, kalau aku jenis tegak juga. Berapa kali dah kita dengar ceramah daripada awal Ramadan sampai ke akhir, panggil kita duduk lak macam ni je. Nampak tak? Ditakdirkanlah kita mati masa ni, kita tanya kat diri kita, kita ni nak masuk tak mana ni? Nak kata Quran tak ke mana, hafal Quran tak ke mana, semayang tak ke mana, apa sebab yang membolehkan aku ni balik boleh masuk syurga ni, apa dia? Duk tengok muka mamak ni, Allah mamak tu baru start. Bila nak habis? Dia duduk melupak, lilat, dia tengok apa nama jam. Bila nak habis? Allahu Akbar. Pasal tu kalau Allah tak mau tumpang, ya Allah kerahmatan maka kita tak upaya. Kita hantaranglah sebulan berkat macam mana pun. Nabi duk kata atakum Ramadan, bila mai Ramadan, syahrun barakatun. Yang pertama sekali, sebulan, satu bulan ni bulan yang penuh keberkatan, tak pernah jadi daripada awal sampai ke akhir melainkan Ramadan. Pasal tu aku Tuhan, aku mau hampa jaga awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan. Allahu Akbar kabira. Tolonglah sama-sama kita jaga. Kalau tidak, kita buat naya kat diri kita, kita tak makan dan tak minum dalam keadaan dalam masa yang sama, puasa kita tak ada apa-apa di sisi Allah Ta'ala.
Yang kedua, Nabi kata apa? Atakum Ramadan, bila Ramadan mai yakhshakumullahu fi. Bila Ramadan mai yakhshakumullahu fi. Tuhan menziarahi orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Aku Tuhan, aku mai ziarah hampa, aku mai tengok hampa, kata Allah. Kalau kita pergi di Baitullah, sama ada kita buat haji atau umrah, kita pergi ziarah Allah. Tapi bila kita masuk dalam bulan Ramadan ni, Allah mai ziarah kita. Ada faham ke cakap? Oh ya Allah Tuhan, Allah sendiri duk mai tengok kita, ya Allah. Yang kedua. Yang ketiga, atakum Ramadan, bila Ramadan mai wa yunazzilur rahmah. Bila mai saja Ramadan, semua pintu rahmat Allah Ta'ala buka khusus bagi orang yang puasa. Pasal tu dalam bulan puasa ni, dalam bulan puasa, tiba-tiba kita buka puasa, kita minum teh, berdebum teh jatuh. Minum teh, berdebum teh jatuh. Teh hak jenis kopi apa namanya, susu tu adalah bekas ni. Ada faham ke cakap? Dia minum teh, berdebum jatuh kat sini. Allah doa ajak kat kita, alladzina idza asabat musibah. Mana-mana orang yang kena tanda-tanda musibah, Allah ajak dekat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan duk ajak kat kita. Bila kita makan tiba-tiba jatuh. Kita duk pegang buku, duk pegang-pegang, tiba-tiba bila masa dia jatuh pun tak tahu. Tapi Allah nak bagi jatuh tu, Allah nak bagi tanda hang akan berhadapan dengan musibah kecelakaan. Kemungkinan mak hang yang duduk di kampung ke, kemungkinan anak hang duduk asrama ke, akan berhadapan dengan masalah musibah. Cepat-cepat hang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita sebut macam tu, Allah kata aku datangkan 3 benda juga kat hang. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Aku datangkan malaikat, yang malaikat tu mai daripada aku. Pasal hang sebut, ya Allah segala musibah kembali kepadamu Allah. Allah pula bawa datang malaikat mai kat kita. Yang malaikat tu pula kata aku mai daripada Tuhan, suruh mai kat hang, mengaminkan doa hang. Satu. Yang kedua, warahmah. Pasal kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sepatutnya kena musibah tukar kepada rahmat Allah. Kita duduk di bawah lindungan Allah. Musibah tu nak mai tak jadi mai. Yang ketiga, ulaika humul muhtadun. Hang satu golongan yang dapat hidayah daripada aku. Bila satu musibah berlaku, hang sebut inna lillah. Orang Melayu ni kalau inna lillah, mati, tak ada kejaling. Ada faham? Kita kejaling. Katalah mak, ada kawan mak kita masuk hospital, kita kata innalillah, dia kata mak aku tak mati lagi lah, bodoh. Nampak tak? Kita dah trend kita macam tu dah. Dah trend kita macam tu. Pasal tu Allah, dalam masyarakat orang Melayu ni, kita nak pisahkan agama dengan adat bukan senang. Bukan senang. Dia duk ingatkan semua benda-benda tu, kadang-kadang dia kata yang ni apa nama? Agama, sedangkan tu adat. Oleh sebab tu kalau kita duduk dalam bulan puasa ni, tiba-tiba kita jatuh, kita terlupa nak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, automatik Allah dah lindung kita pasal kita puasa. Itu maksud. Wa yunazzilur rahmah. Dalam bulan puasa ni Allah kata hang sentiasa duduk di bawah lindungan aku. Hang jatuh macam mana, katalah hamba Allah tu naik kereta, tiba-tiba dia jatuh terlenggang bukit, berdebum jatuh. Orang pergi tangkap gambar, pergi hantar kat mak dia, anak hang punya kereta dah hancur. Mak ni dengar ayo. Mak ni dengar melupak. Dia tengok kereta anak dia tu dengan pecah, tayar 4 terkeluar, dengan semua terkeluar. Dia tengok kereta macam tu, dia kata anakku ni dah pi dah. Anakku ni tak ada dah. Dalam berapa jam, 4-5 jam, ding-dang dengar, tengok apa nama, ding-dang ada orang mai dekat rumah. Dia buka-buka, dia duduk takut berita anak dia dah mati. Buka pintu, anak dia mati. Tadi aku dengar berita kata tadi aksiden hang teruk dah. Cek keluar tak ada apa. Dia tunjuk tak ada apa. Daripada kepala sampai ke kaki tak ada apa. Nak kata luka, nak kata apa, Allahu Akbar. Antara kita nak percaya dengan tak percaya dengan Tuhan saja. Allah Subhanahu Wa Taala bukti dekat kita. Aku nak bagi tahu kat hangpa, kata Tuhan. Satu Nabi aku kena bakar daripada 40 hari sampai 50 hari. 50 hari siapa dia? Nabi Allah Ibrahim. Pandai tak saya siang mengajar Hafiz. Nampak tak? Nabi Allah Ibrahim daripada 40 hari, 50 hari orang bakar dia. Api dia nak, kalau jenis mamak ni satu hari terbakar, dah hitam lagi rentung. Nampak tak? Tapi Nabi Allah Ibrahim daripada 40 hari sampai 50 hari, api duk nak lilat-lilat dekat dia. Apa dia sebut? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul tak? Tadi ayat kita baca.
Ustaz baca ayat dijauhkan malapetaka kita yang hadir di Nabi Allah Ibrahim kata, aku bergantung hidup dengan Allah. Api yang bersifat boleh bakar, tak bakar apa, habis tu tengok dia tak ada apa. Allah kata kunu bardan wa salam. Sifat api dia boleh bakar, tapi aku boleh jadi sejuk dekat dia, pasal dia sentiasa duduk di bawah lindungan aku, jagaan aku. Macam tu juga dengan orang yang puasa, wa yunazzilu rahmah, hang sentiasa duduk di bawah rahmat aku, jagaan aku. Yang seterusnya Nabi kata, atakum Ramadan, bila Ramadan mai yahutul khatayaya. Bila Ramadan mai yahutul khatayaya. Bila Ramadan mai, bila hang masuk dalam bulan Ramadan, di antara hang dengan aku tak ada dosa dah, habis belaka. Dosa macam mana pun hang dengan aku, dosa hang balok. Balok macam mana? Orang sembahyang subuh tak sini, hang sembahyang subuh hantar flat, hang nak mampunya. Orang duk sembahyang tak sini, hang duk atas flat. Aku bagi nasib baik, aku bagi rumah flat. Dalam keadaan flat begitu pun hang sombong dengan aku, nah. Rumah kecil nak mampu. Macam tu pun hang nak turun mai tak boleh. Daripada tak ada rumah, aku bagi rumah, bukan hang nak turun mai sujud kat aku. Oh, ada faham ke? Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, wa yahutul khatayaya. Bila kita ya Allah, bila masuk dalam bulan puasa, Tuhan kata antara hang dengan aku ni tak ada apa. Pasal tu kita perbetul balik cara nak sambut Ramadan. Nak sambut Ramadan ni, nak sambut Ramadan, sebelum nak sambut Ramadan, Nabi jadikan di akhir-akhir Syaban tu untuk kita hidupkan Ramadan. Ulama kata ata biqalbin salim. Nak masuk Ramadan kita kena mai dengan hati yang bersih. Tapi dah masuk dah tak apalah, kita bertobat. Nak masuk Ramadan, pintu raya nak buka dengan syarat hati kena bersih. Pergi beraya dengan mak kita, beraya dengan bapak kita, pergi peluk ya Allah adik-beradik, bagi clear siap-siap, barulah pintu Ramadan buka untuk kita. Pada masa tu hang dah jadi tetamu aku, Tuhan kata yahutul khataya, aku akan hapuskan dosa hang kalau hang boleh jaga Ramadan daripada awal sampai ke akhir. Aku janji bila hang keluar daripada Ramadan, aku panggil hang la'allakum tattaqun, hang akan jadi orang yang bertakwa. Hari itu aku panggil hang Aidul Fitri, hang kembali bersih balik. Tak tahulah, bila kita nak faham agama, bila kita nak pujuk diri kita, nak kenal agama, kita tak tahu. Istighfarlah, sudahlah. Bila kita dah terlanjur umur macam ni, kita tengok-tengok kita menangis, ya Allah aku ada 6 anak, satu anak pun aku tak didik ke arah agama, ya Allah. Mengadu dengan Tuhan. Atakum Ramadan, bila mai Ramadan, yustajabu fihi doa wa yastajibu fihi doa wa yastajibu fihi doa. Bila mai atakum Ramadan, bila mai Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kata, aku teringin nak dengar doa di kalangan orang yang berpuasa. Allah sendiri minta daripada mulut kita, cakap macam Mak Piramli, cakap kan. Allah sendiri minta cakap. Dia puasa daripada awal sampai ke akhir, apa yellow pun tak ada. Pasal tu Nabi kata, nak jadi puasa kita hari ni berkat, besok berkat. Cara apa? Cara kita bangun sahur. Pasal puasa Nabi Muhammad dengan puasa Nabi-Nabi yang lain, termasuk Ahlul Kitab, Yahudi dengan Nasrani, mereka tak ada sahur. Maka puasa Nabi Muhammad, satu-satu Nabi yang ada makan sahur, Nabi Muhammad SAW. Pasal tu kita disyurkan, ya Allah Tuhan, makan sahur. Bangun makan sahur. Bila kita makan sahur, puasa kita berkat sampai dekat-dekat nak buka puasa. Waktu yang paling mustajab sekali, waktu dekat-dekat nak buka puasa. Kita angkat tangan, kita kata nasib baiklah ada bulan puasa, boleh hidup makan sekali. Laki bini boleh tengok hang, boleh tengok aku boleh tengok hang, boleh tengok anak-anak semua. Pada masa tu, ya Allah, bini kita angkat tangan, ya Allah Tuhan, hang kata waktu ni yang paling mustajab sekali. Angkat tangan kita, ya Allah Tuhan, itulah laki aku, dia semua okey, tapi balak nak semayang Tuhan. Syaitan kat Allah, mengadu kat Allah, tak tahu nak buat macam mana. Aku takut di dunia ni boleh duduk makan sekali, esok di akhirat aku hantar dekat kubur. Itulah pertemuan kami yang awal dan akhir. Dan pada Allah SWT akan mengharamkan di antara orang beriman dengan orang tak beriman, tak akan bertemu di hari akhirat kelak. Kita bimbang, hari ni kita duduk satu rumah, anak, kita cari duit untuk anak daripada pagi sampai malam, tiba-tiba akhirnya kita tak boleh berjumpa di hari akhirat kelak. Pasal tu Nabi SAW, Nabi kata, waktu paling mustajab sekali dekat-dekat nak buka puasa, angkat tangan Tuhan. Inilah anak aku ketegak, cakap sikit jawab, bagilah hidayah kat dia, petunjuk. Anak-anak aku pun dah besar semua.
Nak tegur sangat-sangat pun tak boleh pasal mereka tak bagi setiap bulan. Bila tegur sangat, miss bulan ni mampu aku. Ya Allah, kita cerita dekat Allah, semua orang ada masalah. Tiap-tiap rumah ni Allah bagi serabut. Kita angkat tangan mengadu. Inilah bulan Allah kata wa yustajabu fihi doa. Aku nak minta. Takut-takut inilah Ramadan kita yang terakhir. Mana kita nak tahu? Mana kita nak tahu? Takut-takut Ramadan yang akan datang duk ada kat hospital ke? Ramadan akan datang ada kat bawah kan? Kita tak tahu. Alang-alang bertemu Ramadan ni sakit baki duk ada ni, Allah kita pulun betul-betul tadah tangan mengadu, Tuhan aku nak jadi hamba yang soleh. Hang didiklah aku ya Allah. Pasal apa? Bila aku dengar tazkirah ni aku gelisah satu macam. Aku nak balik bukan ada apa pun. Balik-balik ngangau macam tu. Baik aku tengok mamak tu ada pahala, ada faham. Angkat tangan, kadang-kadang kita mengadu dekat Allah, ya Allah Tuhan, hang bagilah kekuatan dekat aku lepas Ramadan ni, aku boleh mai turun tang sini, aku nak dengar tazkirah. Aku nak dengar tazkirah aku sebagai bapa, ya Allah, sebagai contoh untuk anak aku. Aku teringin dapat anak yang soleh, anak yang baik. Tapi cara aku buka puasa, aku buka puasa saja, aku makan tamar ambil ayat, aku isap okok depan anak aku. Kita bagi satu imej contoh yang tak baik ke anak kita. Kita mau anak kita tak isap okok yang tu. Kalau anak kita isap, pasal apa hang isap okok? Anak bapa isap? Mana? Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, kita kadang-kadang kita nak anak kita baik, kita sendiri walaupun giat sangat-sangat, hormatlah anak sedang membesar. Hormat hang sebagai bapa, hormat anak hang. Kadang-kadang duk main masjid, duk isap okok popas. Malaikat dia jolok masuk dalam mulut hang, ada faham? Hormat ya Allah. Tak tahu kawasan masjid, ingat budak-budak hafiz. Ni budak-budak duk baca Quran ni, aku tak mau isap depan depa. Aku tak mau isap depan depa, nak tunjuk contoh. Bila kita tegur dekat budak-budak ni, budak Allah nak tegur kami, hang isap okok dalam masjid, nampak tak? Hati dia tak boleh terima. Hati budak-budak ni tak boleh terima. Kadang-kadang kita mai kat depan nak tegur dia, alah nak tegur kami kena ustaz, dia isap okok. Mak. Dia tak boleh terima ya Allah. Macam tu juga mak ya Allah, mak nak tegur anak dia. Nak tegur anak dia pergi baca Quran yang tu. Mak tu sendiri ya Allah, aurat sendiri pun tak tutup. Ada faham? Boleh hantar anak dia Quran yang tu yang ni. Mak tu sendiri tak tutup aurat. Bila tutup aurat pakai sulak ketat satu macam, pungkok dia keluar macam tu. Depan anak dia. Dia kalau nak pakai dressing macam mana pun ingat, aku ada anak. Anak aku dah 13 tahun, 14 tahun. Hormon dia sedang berubah lah ni. Aku kena hormat. Pasal tu Nabi, kalau kita mengaji hukum fiqh, mak tu tak boleh pakai baju yang tak senonoh, dia duduk dalam rumah depan anak yang sedang membesar. Agama ajak dekat kita cantik. Hasil daripada kita tak mau agama lah yang jadi macam-macam. Last sekali kita akan menderita berjauhan dengan agama. Allahu Akbar. Pasal tu Ramadan ni kita nak angkat tangan, kita nak cerita ke Allah, Tuhan, hang bagi kekuatan dekat aku. Hang didik aku Tuhan, hang didik aku, bagilah ya Allah, terutamanya bagi aku dapat satu malam yang nama lebih baik daripada 1000 bulan. Nama dia malam Lailatul Qadar. Aku boleh main lah ni, aku boleh main. Aku bimbang 10 hari yang terakhir aku tak boleh nak mempertahankan. 10 hari yang terakhir Abu Bakar kata apa? Aku tak mau pisah dengan Nabi, duduk sebelah Nabi. Tak pisah. Nabi kata apa? Ayak mata semua sahabat Nabi. Tengok Sa'ubah menangis. Sa'ubah menangis tak berhenti. 10 hari Sa'ubah terisak-isak tak berhenti menangis. Pasal Ramadan akan tinggal lagi 10 hari. Kita 10 hari yang terakhir balik kampung. Duk seronok nak balik dah. Duk kira beg, duk letak dah. Pesan kod ni duk letak dah. Tapi kalau kita tengok jiwa orang beriman ni dengan jiwa orang lu'lak ni lain. Pasal tu Allah kata bulan puasa adalah bulan orang apa nama, puasa dengan hati, kata Sayyidina Ali. Qalbuhu ma Allah, hati dia sama dengan Allah. Pasal bulan ni Allah maziarah dia, Allah tengok dia, Allah layan dia, maka dia pun ya Allah Tuhan, dia ambil peluang bulan ni penuh dengan ibadat. Sampai Allah kata atakum Ramadan, bila Ramadan mai yanzurullah ila tanafusikum fihi. Bila Ramadan mai, aku Tuhan, aku sendiri tengok hang. Aku tengok hang pulun-pulun ya Allah. Bila mamak ni buat tazkirah, lagi nak duduk tengok, lagi duduk tengok. Allahu Akbar. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala kata yanzurullah, bila mai Ramadan aku nak tengok kesungguhan hang dalam Quran. Aku sendiri tengok. Aku tak pernah tanya dekat malaikat macam mana hang. Aku sendiri nak pergi tengok hang macam mana ibadat hang dengan aku dalam bulan Ramadan. Atakum Ramadan, bila Ramadan mai ya Allah Tuhan, satu rombongan malaikat mai dekat Allah. Yubahi malaikatun. Nak baca hadis Ramadan ni boleh. Satu rombongan malaikat duduk dengan arasy Allah Ta'ala. Semua malaikat ni mai kata ke Allah, yubahi malaikatun. Malaikat kata, ya Allah Tuhan, izinkan kami nak beristighfar.
Yastaghfirul malaikah. Malaikat kata, ya Allah, ampunkan dosa orang yang puasa. 24 jam malaikat mengadu dekat Allah Ta'ala, ampun dosa dia, ampun dosa dia. Tambah-tambah dia duduk dengar tazkirah, Mama ni lagi kuat, ampun dosa dia, ampun. Nampak tak? Sampai saat ni lepas-lepas tu kita duduk baca pula Quran. Dia kata ke Allah, ya Allah, tengok dia duduk baca Quran, ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah, ampun dosa, ya Allah. Malaikat, rombongan malaikat mai minta dekat Allah Ta'ala, tolong Tuhan hapuskan dosa dia, tolong Tuhan hapuskan dosa dia. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Fa'arahu Allahu min anfusikum khairan. Aku Tuhan, tengok hadis ni, fa'arahu Allahu min anfusikum illa khair. Aku Tuhan, aku tak mau apa pun dekat hampa. Aku nak semua yang aku cerita tadi tu, hampa buatlah kebaikan untuk diri. Yang tu saja aku mau, aku tak mau apa. Aku Tuhan, ya aku main dekat hampa, aku ziarah hampa dalam bulan ni. Aku mau semua keberkatan, kebaikan yang aku bagi, ambillah yang tu. Sebaliknya Allah kata, fa inna syaqiyah. Sebaliknya orang yang tidak mempedulikan Ramadan aku. Ramadan masuk ke tak masuk ke, dia tak peduli dengan Ramadan. Dia tak peduli dengan Ramadan. Kalau fa inna syaqiyah, orang yang tak mempedulikan Ramadan, orang yang tak mau ambil endah tentang Ramadan. Aku Tuhan, man hurima fihi min rahmatillah. Aku Tuhan, aku haramkan untuk diri aku, dia tak boleh duduk di bawah rahmat aku. Aku haram untuk dia, dia takkan duduk di bawah jagaan aku. Aku haram untuk diri aku segala kebaikan untuk dia. Wallahi, aku haram untuk diri aku tak mau jumpa dia selepas dia mati lepas ni. Allah janji bagi orang yang tak mau masuk Ramadan, Allah janji. Pasal tu orang yang masuk Ramadan, dua benda yang seronok. Pertama, makan. Dia dengar kata nasi ayam, dia seronok dah. Nampak tak? Contoh, orang yang yang puasa ni, dua benda seronok. Siapa tu? Satu. Yang keduanya, pertama sekali waktu dia makan, orang yang buka puasa seronok. Yang kedua apa dia? Liqa ar-Rabbi, jumpa dengan Tuhan. Lepas kita buka puasa, azan bunyi, kita kata, ya Allah Tuhan, Allah janji nak jumpa dengan aku nak jumpa dengan Allah. Pasal tu amalan puasa, kalau amalan yang beleng, pahala sedekah lebih daripada 70 kali ganda, 700. Sekali kita bagi ke Allah 700 kali ganda, berlipat sampai tak tahu lipat-lipat. Tapi yang kata bulan puasa ni tak tahu pahala besar macam mana. Kalau hang nak tahu pahala yang hang puasa setiap hari, Allah kata, mai dekat aku esok ni, mai jumpa dengan aku, mai tuntut pahala puasa hang dekat aku. Pasal tu orang yang sanggup bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah nak jumpa dia nak jumpa dengan Allah, adalah orang yang berpuasa kerana Allah. Allahu Akbar. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, mailah kita sama-sama jaga puasa kita. Penceramah macam-macam mai kat kita. Kalau kita duduk macam ni saja, tak ada. Angkat tangan kita mengadu sebagai mak bapak, nak baiki diri kita, nak baiki anak pinak kita, supaya Allah sama-sama menuju ke mendapat keredaan Allah Ta'ala. Di dunia ni kita mau Allah redha kita, Allah sayang kita, Allah suka kita. Kita tak mau Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan sesuatu benda kebaikan untuk diri kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saf. Pernah sakit berbelah-belah hari Nabi sakit. Yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbelah-belah hari dia sakit. Bila Nabi kita sakit, tak lain dan tak bukan, orang yang ziarah Nabi adalah Jibril alaihissalam. Jibril mai-mai dekat Nabi SAW. Jibril buat mai satu nama, yang nama dia Habbatu Sauda. Bisa dengar tak? Apa ni, faham ke? Yang kata Nabi sakit berbelah-belah hari, yang buat mai dekat Nabi apa nama satu biji, nama dia Habbatu Sauda. Bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, elok bagi kat Nabi, dia bangun, Nabi berdiri. Nabi sebut dalam hadis Imam Bukhari, Nabi kata apa? Alaikum bil habbatu sauda. Alaikum, ke atas umat aku berterusanlah dengan abang sauda. Nabi kata, selagi mana hidup makan, mati berhenti. Ada faham? Ya Allah,
Hidup makan. Dah mati nak sumbat kapsul Habatus Sauda kan dia tak boleh dah, tak mati dah. Pasal tu dalam satu kitab, nama kitab tu Adwiyatur Rasul. Beli kitab tu bagus. Adwiyatur Rasul, nama kitab Adwiyatur Rasul. Pasal kitab-kitab perubatan yang ada hari ni amat menakutkan. Banyak unsur-unsur qarin, jin pun ada, itu pun ada. Maka kita nak selamatkan diri kita pasal apa? Di bumi kita hari ni, di Malaysia ni macam-macam ni. Pasal Malaysia satu masyarakat yang kita rasa bangga, kita dapat melahirkan masyarakat yang jenis pengutit nombor satu. Masyarakat Malaysia ni masyarakat pengutit. Hamailah Syiah pun kita ambil, semua kita ambil. Hamailah daripada Yaman saat ni Habibi, ya Hanana, ya Hanana, semua kita kutip. Masyarakat kita ni Allah alhamdulillah, apa mai pun di bumi kita kutip semua. Nampak tak? kita sonok, kita tahu yang tu kita ambil. Inilah kelebihan masyarakat kita. Last sekali jadi masyarakat pengutit. Yang kita tengok sekarang ni tahap sufi tempat kita pun tahap yang menakutkan. Tahap apa nama Syiah pun lah ni tahap kritikal di kalangan anak muda dia mana-mana. Sampai ke semua tempat universiti dah pun kita tengok tahap yang kritikal apa nama Syiah dalam profesor dia penceramah. Kita tak boleh nafi benda ni. Ekonomi dia pegang hari ni habis dah. Kita tunggu masa ya Allah akan hancur kalau kita tidak atasi. Lagipun benda-benda macam ni semua kita tak boleh atasi dengan ceramah, dengan kuliah saja. Mau tak mau pihak orang atas lah kena buat kerja ni. Kita tak boleh buat apa-apa pun. Kalau kita duk ceramah saja, haram arak, haram judi, tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau kita menjerit haramnya arak dalam parlimen, ada keberkesanan dia. Ada faham? Hang berceramah lah macam mana pun, macam ni, macam tu, macam ni, siapa nak ikut? Siapa nak ikut? Ada faham? Pasal tu Nabi kata, nak tengok agama rakyat dia, tengok agama atas. Orang di atas luk-lak satu macam tergedi-gedi, di bawah akan jadi terketak-ketak. Nampak tak? Agama dah ajak macam tu. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, Nabi SAW bila mana sakit beberapa hari, yang ziarah dekat Nabi ni Jibril, maka Nabi bangun, Nabi kata, wahai umat aku, berterusalah hampa dengan Habatus Sauda. Ibn Qayyim Al-Jauzi adalah dalam kitab dia, Ibn Qayyim Al-Jauzi, nama dia Adwiyatur Rasul. Pengarang dia Ibn Qayyim Al-Jauzi, salah seorang ulama yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilangnya ulama ni. Ambil buku dia, ambil tajuk, nama dia tajuk Habatus Sauda, punya panjang berjela dia cakap dengan kuliah duk tengok jam ni. Kita bagi ringkas apa dia kata. Ibn Qayyim Al-Jauzi kata, kalau ambil Habatus Sauda masuk dalam mulut kita, yang dia boleh jaga dalam batang tubuh kita, yang paling baik boleh selamat batang tubuh kita, di buah pinggang kita. Habatus Sauda mampu jaga buah pinggang kita ya Allah Tuhan. Allahu Akbar kabir. Tapi dia kena minum air yang banyak. Dia buka-buka puasa, saat ni dia ambil satu bulat. Saat ni dia ambil bulat, makan sahur ambil satu. Maintain macam tu pun dah cukup dah. Nak tahu kata kesan tak kesan, bila dia makan, dia belahak, berbau Habatus Sauda. Lagi dia pergi toilet senang, dia tak payah tunggu lama-lama, zoom saja. Menunjukkan memang tindakan yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Siapa yang duk makan Habatus Sauda dia tahu, ada faham. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur, Ustaz nak cek budak-budak ni punya hafiz malam ni. Dalam surah An-Nur ayat 35. Semua dah tunduk dah. Hampa jaga hampa. Dua kali dah aku main atas sini, hampa tak apa aku mampu hampa. Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah cerita dalam surah An-Nur. Hampa balik kalau boleh. Cuba hampa tengok Quran, tolonglah. Ustaz tak boleh nak cakap semua dengan hampa masa suntuk. Ada faham? Ni pun curi-curi, tak peduli nak juga 10 kali pun. Yang paling penting panggil aku sampai ke habis. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, dalam surah An-Nur ayat 35. Surah An-Nur ayat 35. Surah Nur, Allah cerita tentang nur Allah Ta'ala. Allah kata pada surah ni, Allahu nurus samawati wal ard kamishkatin. Sambung. Nanti Ustaz dibaca, apa tak boleh baca, mampu apa kan. Oleh sebab tu nasib baik aku tak jadi guru hafiz sampai. Sebab aku cekik apa mampu. Allahu nurus samawati wal, aku Tuhan ada nur. Tengok bahasa Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Aku Tuhan ada nur, nur aku 7 petala langit, semua dinurkan dengan nur aku. Satu bumi,
Satu bumi ni Allah bagi perumpamaan kamishkatin fi misbah, al-misbah fi zujajah. Tu panjang ayat. Yang paling penting sekali, Allah Subhanahu wa taala ibaratkan apa nama? Nur aku ada di atas muka bumi. Nur aku atas muka bumi. Saya baca lagi, saya sambung. Nur aku atas muka bumi. Min syajaratin. Siapa boleh sambung ni? Pak coklat, saya bagi yang coklat ni. Min syajaratin mubarakatin. Siapa boleh sambung? Min syajaratin mubarakatin. Aku kan tak nak darah gambar ni. Min syajaratin mubarakatin. Siapa boleh sambung? Allah kata dalam Quran, min syajaratin mubarakatin. Dia apa Quran kan? Min syajaratin mubarakatin. Siapa tahu? Aku kan. Allah cerita, ya Allah, min syajarah, dalam banyak-banyak pokok yang ada atas muka bumi ni, min syajarah, banyak-banyak pokok, min syajaratin mubarakatin, aku singgah keberkatan aku dekat pokok tu. Nama pokok tu Zaitunah. Bagus, terima kasih. Min syajaratin mubarakatin Zaitunah. Aku Tuhan, aku singgah keberkatan aku dekat pokok tu. Aku singgah keberkatan kat pokok tu. Pokok tu nama Zaitunah. Allah sambung lagi, la syarqiyah wala gharbiyah. La syarqiyah, jangan ambil pokok zaitun yang mai daripada timur dan barat, daripada Itali, daripada Spain, Bordeaux. Ada faham? Quran kata semua ni mai daripada bumi Syam. Bumi Syam dengan arti kata apa nama, sekitar Palestin, Syria. Itu apa nama, pokok zaitun yang paling baik sekali. Apa yang Allah nak cerita pokok zaitun dalam surah Nur ni, Ustaz tak sempat. Yang pertama Nur, yang kedua keberkatan Allah, yang ketiga Allah kata apa nama, masa sekumunar tak boleh diambil hampir oleh api neraka Allah Ta'ala. Yang ketiga nur ala nur, kalau hang semayang ada nur, hang makan tu ada nur. Pasal tu Nabi kata, ya Allah, kalau kita buka puasa, kalau kita makan, jadilah di lauk tu salah satunya apa nama, buah zaitun ataupun zaitun, minyak zaitun. Syukurnya bila kita makan semua makanan, zaitun masuk saja, dia kontrol makanan yang lain. Takut-takut jadi tak senonoh makanan tu. Dengan kedatangan zaitun yang kita makan, dia pelihara benda yang lain. Allah. Buku Ustaz tu ada kat luar. Kalau bertanya buku tu, hampa tengok buku tu ada tulis Ibnu Katsir terjemah 46 hidangan Allah Ta'ala turun daripada syurga untuk kita makan. Sampai macam tu Nabi pernah singgah dekat sahabat. Nabi pernah duduk, tiba-tiba nak makan, tengok sahabat Nabi tak ada lauk dia zaitun. Nabi minta izin untuk aku bangun, kalau aku makan semua sekali. Nabi kata tidak ada nilai keberkatan makanan ni tadi. You all understand? Tapi bila kita buka puasa kita dengan barma, dengan korma, di situ ada cukup benda berkat Allah. Pasal tu Nabi kata korma ni jangan pisah dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga orang Islam, tamar jangan langsung tak ada. Nabi kata kalau dalam rumah tak ada tamar, menunjukkan dalam rumah tidak ada keberkatan. You all understand or not? Nak cakap masalah permakanan Islam ni, saat ni kita mamak tu pandai nak pergi pelaku. Memang pun nak pergi laku. Ada faham? Yang ketiga, ya Allah, oleh sebab tu ya Allah, ahli sains kata apa? Buah zaitun ni, minyak zaitun ni, ada bentuk kapsul. Ustaz Umar bentuk kapsul. Kita makan dia, ya Allah Tuhan. Ulama kata apa? Sains kata apa? Dia boleh jaga penyusunan darah kita dengan kolesterol kita, ya Allah. Hampa percaya tak percaya, hampa beli sudah, hangguk sudah. Ada faham? Yang ketiga, Allah masuk okey. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala cerita dekat kita dalam surah Al-Maidah. Tahu tak Maidah? Surah Al-Maidah ni satu surah yang nama dia hidangan. Hidangan yang Allah turunkan makanan dia daripada syurga. Salah satunya Allah turun makanan dia daripada syurga, nama dia manna wa salwa. Betul tak? Diturunkan kepada Bani Israel. Tak percaya, hangguk sudah. Dia turun benda tu, dia pun naik balik. Maka tak ada satu pun makanan syurga Allah Ta'ala, ya Allah kata fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Nampak tak? Quran. Di sana ada buah-buah, di sana ada buah delima, tapi delima di dalam syurga tak pernah turun di muka bumi. Tapi ada satu benda saja yang turun di muka bumi sejak daripada hari itu sampai ke hari ini, dia turun, dia tak boleh naik dah. Nama dia apa nama? Lebah. Tahu tak lebah? Lebah. Yang lebah tu dia pernah menyanyi satu lagu madu. Madu di tangan kananku. Ada satu, ada. Okay.
Hampa ni bila Allah pening kepala. Oleh sebab tu ya Allah, lebah ni lebah ni ada dua surah. Satu surah di antara Allah dengan lebah, suratul Nahl. Di antara lebah tempat tinggal dia, cara makan dia, suratul Sabah. Di Yaman cara makan dia, pokok tu Allah. Dua-dua surah ni kita gabung, baru kita tahu selok-belok macam mana lebah ni boleh mai, macam mana dia susun, macam mana dia buat. Tengok cerita dia A sampai Z. Kadang-kadang kita kena rasa malu. Ilmu Allah Ta'ala ni serba-serbi kita tak tahu. Serba-serbi. Anak kita tak tahu cakap orang putih macam Allah di berlagak tergedi-gedi, ada faham, tapi satu yellow agama pun tak tahu. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, sekurang-kurangnya kita akan rugi mati tanpa maklumat daripada apa agama kita tak tahu. Kita tengok satu ayat ringkas aja. Dalam suratul Nahl Allah cerita di antara aku dengan lebah, wa awha rabbuka ilan nahli an ittakhidhil minal jibali buyuta wa manish syajari wa mimma ya'rishun summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fi shifaa'ul linnas inna fi dhalika la ayah liqaumin yatafakkarun. Ni Allah cerita Al-Quran. Wa awah, aku Tuhan, aku bersembang dengan dia. Turun, dia turun. Dia tanya ke Allah, duduk tak mana? Allah kata duduk tak sekian-sekian. Summa kuli, pergi makan. Summa kuli fasluki subla rabbiki dhulula. Lepas makan pergi buat rumah, pergi bubuh. Allah ajak dekat dia. Pasal tu ulama kata, samakan lebah Yaman dengan lebah yang lain. Samakan lebah Yaman dengan lebah yang lain. Lebah yang ada didik dia. Elok dia makan pokok tanaman, pokok sidir. Pokok tu pun sendiri Allah sebut. Pokok tu sendiri Allah sebut. Dan pokok tu sidir tu, kita nak mandikan, Ustaz, dom sidir tu dom bidara kita nak mandikan mayat. Bukan yang tu. Pokok tu khusus Allah bagi tanam di kawasan tu, dan tak boleh naikkan laling. Surah Sabah Allah cerita pokok tu di situ, dan binatang tu di situ. Elok Allah kata suruh dia, summa kuli, Allah suruh dia makan. Dia makan sekali, dia balik, 2 kali balik, 3 kali. Cukup 3 kali pokok tu mati, dia pun mati. Cukup 3 kali pokok mati, dia mati. Sampai dia tanya dekat Allah, ya Allah, aku turun, suruh aku makan, aku kumpul madu ni begini banyak, untuk siapa ya Allah? Allah jawab, fihi shifaun linnas. Yang kumpul madu ni banyak ni shifaun, ibu segala penyakit yang ada daripada syurga aku. Aku buat turun hang untuk menyembur bagi semua manusia. Inna fi dhalika la ayah. Sesungguhnya ini salah satu kebesaran aku di syurga aku. Liqaumin, lam kepada kaum puak, yatafakkaru, puak orang yang bijak, orang yang ada otak. Pasal tu orang yang ada otak, dia keluar terus dia pegang botol itu, botol madu, dia tak tanya berapa harga lah ustaz. Ini orang cerdik. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, oleh sebab tu nanti bila hampa keluar nanti di luar, hampa keluar di luar, setiap orang kalau boleh ambil jari macam ni, ustaz calik ada sikit untuk dia rasa. Pasal madu, kalau buka dalam internet sekarang ni, MADU, madu, takut hampa tersalah eja, MADU, madu, sengkang, SUMUR, sumur. Pasal sidir ni ada banyak-banyak jenis. Dalam banyak-banyak jenis, salah satunya nama dia madu sumur, sidir juga. Madu sumur. Madu ni kalau kita buka internet, madu yang diiktiraf di seluruh dunia, baik ulama dan sains dan teknologi yang terbaik. Dah masuk di bumi Malaysia melalui cara kementerian, cara KDN dengan cara betul. Dah masuk dah, kali ikut 3 hari sebelum Ramadan dah diiklankan. Hampa dah dengar dah suara aku. Tapi apa nak buat, dia kena ikut giliran, dia tunggu lagi sebab dia disahkan oleh Mardi, Sirim, Makmar Permakanan, semua kena sah baru dimasuk ke radio IKIM dan televisyen tak lama lagi. Sabar nak tunggu. KDN telah meletakkan harga, kalau ikut harga pasaran di Malaysia, dia tak boleh, dia kata dia tak boleh kurang daripada RM600 sekilo. Tak boleh kurang RM600 sekilo. Ustaz, dah start Ramadan aku dah jual lebih pada 400 botol dengan harga sekilo RM300 dah. Nampak tak? Tapi kita tak labelkan dengan anda kementerian lagi, belum lagi. Ustaz dah jual, dah terlajak jual, tapi Ustaz berjanji pada bumi Malaysia, pasal peruntukan untuk Ustaz 2,800 botol ada. Selagi mana botol tu ada, selagi itulah harga dia 300. Habis tu kena mengikut harga yang telah ditetapkan oleh pihak KDN.
Ada faham tu? Oleh sebab tu, hangpa pergi di luar, Allah teringilah ustaz macam dah bajet dah habis semua dah habis. Jangan takut. Kita pergi jumpa dengan Haji Zul kita sebagai ahli majlis kawasan ni, dan dia wakil daripada ketua eksekutif KLCC. Kita pergi kat dia, di sana di luar ada buku bubuh nama, pegang botol tu elok, pegang cara pegang betul, jalan, bila jalan bagi nama, bagi nombor telefon. Selepas raya dia boleh bayar. Kalau ada orang tak mampu Haji Zul, kita bagi bayar 2 kali pun tak apa. 2 kali kita izinkan, ya Allah, kita izin nak bagi dia tengok perubahan. Lepas tu dia cerita tentang kencing manis dia, dia cerita tentang penyakit dia, dia tengok apa perkembangan dia makan, ada faham. Dia tengok kalau nampak sesuai, alhamdulillah. Lepas pada ni ambil jari, ustaz akan calik sikit. Kalau dia ulang kali kedua, dawat kekal akan dikenakan. Dekat sini dulu. Jadi insya-Allah bila kita keluar nanti, ada satu tabung ustaz nak minta izin. Satu tabung ustaz kutip ni untuk anak-anak yatim ustaz, dan asnaf kita ada juga Tok Guru Haji Hadi punya anak murid. Kita ada 7 orang. Yang depan ni Terenging ada dengan ustaz. Ada 2 orang wakil di sini, Ustaz Ustaz Yahya, ada Ustaz Ahmad. Depa ni berkeinginan nak lanjutkan pelajaran depa ke luar negeri. Oleh sebab tu duit ni memang kita fokus ke mana yatim. Sakit baki kita akan bagi kat depa yang sebagaimana Ustaz janji kat depa. Mailah kita bagi penuh duit kita. Kad nampak kalau dekat bank pi jolok bak keluar dandan. Kalau mati malam ni Allahu Akbar kabira, ada faham? Mati malam ni duit bank semua dah habis. Syurga dah, ya Allah, syurga, ada faham? Oleh sebab tu ya Allah tuan, di luar sana ada tabung sumbangan untuk Islam, kita isi kat situ. InsyaAllah kita akan semayang witir. Kalau boleh bagi ruang kepada Tok Guru Haji Hadi, boleh tak? Kita bagi adik-beradik Tok Guru kita kan, Ustaz Yahya kita pimpin kita untuk semayang witir. Semayang witir 3 rakaat saja. 3 rakaat. Kita boleh buat 3 rakaat sekaligus, tapi takut nanti orang balik, ustaz semayang maghrib balik. Jadi kita semayang 2 rakaat, 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Wallahu a'lam. Salatul witir.